Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini Zul Arifin yang merupakan seorang artis terkenal berbadan sasa, bahkan membintangi beberapa filem-filem box office, telah memuat narik video ketika beliau melawat ke Kota Al-Ula, Arab Saudi, dan video berkenaan tular pula 2-3 hari ni, walaupun sebenarnya dah tular sebulan yang lepas, jadi viral lagi sekarang ni. Jom kita tengok video tu sebelum kita berikan reaction. Sebenarnya sahabat-sahabat, video ni dia ada suara, tapi saya buang dia punya suara takut jadi isu copyright lah. Bukan tak boleh, kadang-kadang video-video ni suara kadang-kadang mengganggu sikit, tapi tak apalah, kita buang lah. Jadi tak ganggu sangat, tapi awak boleh tengok lah apa yang Zul Arifin dia kongsikan dekat sini, dekat kawasan Madain Saleh. Tu dia sahkan Zul Arifin, kepala pelengguk sana sini. Alhamdulillah kita telah menonton video berkenaan. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang isu video Zul Arifin ini. Sahabat-sahabat, apabila melihat video berkenaan, sebahagian daripada netizen, boleh jadi juga peminat-peminat daripada Zul Arifin, dia orang tak puas hati disebabkan mereka kata kawasan tersebut adalah kawasan yang dilarang dikunjungi oleh umat Islam. Ramai pula percaya daripada kalangan netizen, bahkan ada sebahagian daripada ustaz-ustaz muda ni menyatakan bahawa Kota Al-Ula yang dikunjungi oleh pelakon tersebut adalah tempat terkutuk yang dilaknat oleh Nabi SAW. Sampai ada yang kata makin dilarang pergi ke Kota Al-Ula, makin ramai yang pergi. Luahan kekecewaan peminat terhadap Zul Arifin. Sahabat-sahabat, saya bagi jawapan ringkas dan padat dahulu. Lepas tu nanti baru kita berikan sedikit penjelasan yang lebih sedikit detail. Pertama, tak ada masalah pun untuk melawat Kota Al-Ula. Maksudnya tindakan yang dibuat oleh Zul Arifin tu tak ada masalah. Ataupun nama lain Kota Al-Ula ni Madain Saleh. Dengan tujuan kita nak ambil pengajaran dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Bahkan larangan-larangan yang ada dalam hadis, dia mempunyai sisi kefahaman yang pelbagai. Apatah lagi kerajaan Arab Saudi sendiri pun telah membenarkan, bahkan menjadikan ia sebagai kawasan perlancongan. Awak yang menonton sekarang ni pun boleh pergi, tak ada masalah. Banyak je daripada kalangan travel agency yang ada package berkenaan. Apatah lagi pada tahun 2012, anggota kibar ulama Arab Saudi iaitu Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Mani', dia menyatakan keharusan berkenaan. Bahkan beliau buat video yang dirakam terus di Madain Saleh. Kalau kata tak boleh, memang susah lah, dan dia menyatakan keharusan untuk melakukan hal itu. Itu secara ringkas. Secara padatnya, jom ikuti ulasan saya. Sahabat-sahabat, ada satu kisah dalam hadis Nabi SAW. Inna Abdullah bin Umar qala mararna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-hijr faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum illa an takunu bakina hadaran an yusibakum mislu ma asabahum summa zajara fa asra'a hatta khallafaha. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia pernah cerita, dia kata kami pernah melalui kawasan Al-Hijr iaitu Madain Saleh bersama Rasulullah SAW. Baginda lantas bersabda, jangan kalian masuk ke negeri kaum yang menzalimi diri mereka sendiri yang akhirnya dimusnahkan Allah, melainkan dalam keadaan menangis bimbangkan azab yang pernah menimpa mereka akan turut menimpa kalian. Kemudian baginda mempercepatkan langkahnya sehingga meninggalkan tempat itu. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab yang saya kat sebelah ni, kitab Sahih Al-Bukhari. Demikian juga dalam kitab yang sahih setelah Sahih Bukhari, iaitu Sahih Muslim. Hadis inilah yang menjadi dalil ustaz-ustaz kita, bahkan sebahagian para ulama mengharamkan untuk menziarahi atau melancong ke tempat-tempat yang diazab oleh Allah, atau
atau tempat-tempat yang menimbulkan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Kalau anda setuju dengan pendapat ini dan itu tak ada masalah pun, kalau anda setuju dengan pendapat yang kata haram, maka bukan setakat Madain Saleh pun awak tak boleh pergi. Petra pun awak tak boleh pergi. Bahkan kawasan pemerintahan Firaun iaitu piramid pun tak boleh pergi juga. Bahkan kalau kita tengok lagi ustaz-ustaz kita bahaskan lebih panjang, bahkan sampai kepada kapal Portugis yang ada kat Tanah Melayu dekat Melaka tu pun tak boleh pergi juga sebab tempat-tempat ini adalah tempat yang menimbulkan kemarahan Allah Ta'ala ataupun tempat-tempat yang menunjukkan Allah Ta'ala mengazab orang-orang seperti itu. Sedangkan hakikatnya sahabat-sahabat, sangat ramai ustaz-ustaz kita dah pergi ke tempat-tempat berkenaan. Bahkan siap buat travel lagi dekat situ, siap selfie lagi dekat situ, siap ajak orang pergi dekat situ, siap buat bisnes lagi untuk orang pergi ke tempat berkenaan. Oleh itu kita kena tahu bahawa dalam isu ni bukan satu pendapat saja yang ada. Ada pendapat lain juga yang mempunyai nas, mempunyai sandaran, telah pun membenarkan untuk menziarahi tempat-tempat berkenaan. Kita ambil dahulu salah satu daripada ayat Al-Quran yang mengukuhkan pandangan yang mengatakan tak ada masalah pergi ke tempat-tempat itu. Allah Ta'ala sebut, فَكَأَيِّم مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Artinya, maka bukan sedikit negeri yang kami binasakan kerana kezaliman penduduknya, lalu runtuh ranaplah bangunannya, dan bukan sedikit pula telaga yang telah dibiarkan dan istana yang tersergam telah kosong ditinggalkan. Oleh itu bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan tersebut mereka menjadi orang yang ada jantung yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala mereka yang buta, tetapi yang buta itu ialah jantung hati mereka yang ada di dalam dada. Ini dalam surah Al-Hajj ayat 45-46. Ayat ini sahabat-sahabat menjadi bukti bahawa bolehnya untuk menziarahi tempat-tempat umat yang terdahulu yang pernah kena laknat oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan sebahagiannya telah diruntuhkan, telah dirobohkan, telah dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada sahabat-sahabat yang keliru, tadi hadis tadi kata tak boleh. Sahabat-sahabat, hadis awal yang kita baca tadi bukanlah dia melarang pergi ke tempat berkenaan, tetapi melarang kita daripada pergi ke tempat itu dengan tujuan semata-mata mengagumi kepandaian dan kebijakan orang-orang yang dilaknat. Kalau masuk untuk mengambil pengajaran tak ada masalah. Sebab tu hadis itu sebut dah, kalau masuk situ masuk dalam keadaan menangis. So itu menunjukkan bahawa tangisan itu menunjukkan bahawa kita mengambil pengajaran terhadap hal berkenaan. So tak ada masalah. Kedua, bahkan Madain Saleh ni kalau awak cek dekat Bible, ada Old Testament, kitab Taurat, dia ada New Testament, kitab Injil, bahkan di dalam itu ada disebut Dedan. Dedan tu siapa dia? Dedan itu adalah Madain Saleh. Dan ini bukanlah isu umat Islam sahaja, sejagat ahlul kitab mempercayai kisah wujudnya kisah Madain Saleh. Menariknya lagi, tempat ini agak sedikit istimewa. Pada tahun 2008, Madain Saleh telah diiktiraf sebagai ecological site dunia yang menjadikan ia sebagai satu tempat sejarah yang mungkin akan menjadi pilihan peminat-peminat sejarah. Dan saya yakin orang yang suka travel, pergi ke tempat-tempat yang langka, pergi tempat-tempat kuno, pastinya mereka nak pergi ke Madain Saleh, nak tengok tempat berkenaan. Tapi mungkin disebabkan ada hadis yang sebut benda berkenaan, mereka risau. Boleh jadi penerangan kita ini dapat memberikan manfaat kepada mereka. Sahabat-sahabat, sejarah umat lampau wajib kita ambil iktibar. Kisah Madain Saleh ialah kisah kaum Samud yang Allah letakkan satu surah khas yang cerita tentang kisah mereka. Bahkan bertumpuk-tumpuk juga kisah kaum Samud ini diceritakan di dalam Al-Quran. Ambillah pengajaran daripada kisah-kisah mereka. Jika mereka saleh, gemilang pula tu, maka rahsia mereka itu wajib untuk kita hadam, kita korek dan kita adaptasi mengikut situasi zaman berbeza-beza. Jika mereka jahat, jika mereka hina, jika mereka membuat maksiat kepada Tuhan, maka sikap mereka wajib dijauhi sejauh mungkin
mungkin. Ambillah peluang ziarah itu menjadi pelancongan ibadah yang makin mengukuhkan jiwa dan iman kepada kebenaran agama Allah. Ustaz Abdullah Bukhari, dia pernah sebut dalam satu penulisannya di Akhbar Utusan. Dia kata, pihak penganjur atau agensi pelancongan yang menyediakan khidmat lawatan ke tempat sebegini, maksudnya Madain Saleh, seharusnya tidak hanya meninggalkan para pengunjung begitu sahaja, tanpa bimbingan seperti anak ayam kehilangan ibu. Selaku penganjur, mereka perlu mengisi aktiviti ziarah dengan tazkirah agar ziarah itu membuahkan takwa dan gerun kepada azab Allah. Pergilah melancong, ia mampu membuka mata hati dan menjadi bank pahala jika diisi dengan pengisian yang betul. Terakhir sahabat-sahabat, kalau hampa tak percaya sangat dengan aku yang pakai topi ni, kita dengar satu kenyataan daripada Ustaz Datuk Muhammad Daud Cik Ngah yang merupakan Ustaz Otai yang telah menganjurkan banyak siri ziarah ke Madain Saleh dan tempat-tempat utama umat Islam di Arab Saudi, umrah, haji dan sebagainya, yang kita kenal travel beliau bernama Andalusia. Jom kita tengok, kita dengar apa yang Ustaz Mak Daud Cik Ngah sebut. Kita boleh pergi ziarah ke sana kerana di zaman Nabi dahulu, Nabi bawa tentera yang penuh dengan semangat ketenteraan dan sebagainya. Tapi dalam ayat Quran lain ada disebut, dia kata apabila kamu ni fantashiru fil ard, kamu berkecempur alam bumi ini, fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Tengoklah tempat-tempat di mana Allah memusnahkan orang pembohong yang melawan agama Allah. Di situ mereka terima azab. Kena pergi tengok kesan dia. Maka daripada ayat ini bukanlah kita nak bercanggah dengan hadis Rasulullah SAW. Itu hadis Nabi tak menggalakkan orang lalu tempat itu, tetapi dia dah sebagai satu sejarah, dan dia juga adalah sebagai satu tempat yang penduduk situ masih hidup sampai sekarang ni. Tempat itu cantik, lawa pula, ada pula sejarah Nabi SAW. Jadi mengapa kita tak pergi ziarah? Jadi pada saya lah, bukan kata nak melanggar larangan hadis. Oleh sebab kerajaan Saudi sendiri pun membenarkan kita pergi buat lawatan, insyaAllah pergilah melawat. Walaupun kita kata bukan ni sangat, tetapi pergi buat lawatan untuk mengingat kepada kita, bagi tujuan kita menyelusuri balik tadabbur Al-Quran yang diturun kepada kita. Kalau tak tengok, kita tak dapat bukti. Kita tengok bertambah bukti dan lagi meyakinkan kita. Lagipun kita ada duit, buat apa kita belanja duit pergi ke tempat lain, tapi negara orang kafir semua pergi ke negara Islam. Ini pula sejarah yang berkaitan dengan Nabi Soleh dan kaum sama. Eloklah kita pergi ziarah di dalamnya. Jadi silalah selamat berjalan. Andalusia insya-Allah membuat program untuk lawatan Madain Saleh pada tahun 2007 2008. Dulu saya berulang tiap-tiap tahun di sana, bawa jemaah pergi untuk memberikan gambaran tentang bukti Al-Quran ke atas kewujudan Nabi Soleh dan kaum Samud yang telah dibinasakan kerana keenggalan mereka menyembah Allah yang Maha Esa, Allah yang satu. Alhamdulillah, kita telah menonton kenyataan daripada Ustaz Mak Daud Cik Ngah, otai di dalam bahagian haji dan juga umrah, dan juga otai juga di dalam isu travelling ini. Dan satu nasihat beliau yang cukup bagus, dan akhirnya kita dapat ambil manfaat daripada tempat-tempat seperti ini. Ia akan lebih mendekatkan diri kita kepada agama Allah sekiranya ia dilihat pada sudut yang lebih positif. Dan bayangkan kita baca Quran, dalam cerita Quran ada cerita berkaitan tentang kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihi salam, yang mana akhirnya kita dapat pergi ke tempat itu, kita dapat mengambil pengajaran apa yang berlaku, dan ia menjadi bukti bahawa Quran bukan cakap saja, benda tu memang berlaku dan memang ada tempatnya dan memang ada orangnya. Sangat-sangat menarik sahabat-sahabat kisah seperti ini. Terima kasih banyak sahabat-sahabat kerana menonton, dan satu lagi saya nak ingatkan anda, buku Sahih Bukhari sudah ada di tangan saya, dan anda boleh dapatkan buku ni ready stock. Hari ni anda beli, esok kami boleh hantar kepada anda. Buku Sahih Bukhari, buku yang paling sahih selepas Al-Quran. Dapatkan dekat link yang saya letakkan di bawah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.